Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan jadual perlawanan Liga Juara-Juara Eropah. Bermula jam 1.45 pagi esok, PSV akan menentang pasukan Girona. Slovan Bratislava akan bertemu dengan pasukan Dinamo Zagreb. Jam 4 pagi, Bologna akan menentang pasukan Monaco. Dortmund akan bertemu dengan pasukan Sturm Graz. Celtic akan bertemu dengan pasukan Leipzig. Lille akan menentang pasukan Juventus. Liverpool akan bertemu dengan pasukan Bayer Leverkusen. Real Madrid akan menentang pasukan AC Milan. Sporting CP akan menentang pasukan Manchester City. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Juara-Juara Eropah. Xabi Alonso label Liverpool antara pasukan terbaik di Eropah pada ketika ini. Menjelang pertemuan antara pasukan Liverpool dan juga pasukan Leverkusen di Anfield pada awal pagi esok, bekas pemain Liverpool dan juga pengurus pasukan Leverkusen, Xabi Alonso, memuji bekas pasukannya itu dengan melabel sebagai ia antara pasukan terbaik di Eropah pada ketika ini. Alonso juga merupakan salah seorang pemain kesayangan peminat semasa di Anfield. Beliau telah menghabiskan selama 5 musim yang cukup gemilang bersama dengan pasukan Liverpool, di mana beliau juga merupakan salah seorang daripada pemain yang menjulang trofi UCL pada tahun 2005 di Istanbul. Bagi Alonso, ini adalah misi yang cukup sukar buatnya jika dilihat kepada tak prestasi semasa pasukan Liverpool yang kini berada di bawah Ancelotti dengan rekod 12 kemenangan daripada 14 perlawanan yang telah mereka lalui. Alonso juga menambah yang dia mungkin tidak sempat untuk mengimbau kembali masa silamnya bersama dengan pasukan Liverpool kerana misinya kali ini cukup berbeza. Tetapi baginya, sudah cukup gembira untuk datang semula ke Anfield walaupun sebagai pasukan lawan pada ketika ini. Pep Guardiola sedang musim kali ini cukup sukar. Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola, menyedari pasukannya kini berada dalam situasi yang cukup sukar. Mereka dilihat sedikit bergelut dengan tak prestasi yang semakin tidak menentu. Di samping dengan masalah kecederaan pemain yang seperti tiada berkesudahan, Pep juga percaya punca utama kejatuhan prestasi mereka pada musim ini adalah disebabkan faktor kecederaan yang semakin kritikal. Rekod tanpa kalah sebanyak 32 perlawanan Liga sudah lebur selepas mereka tunduk 2-1 kepada pasukan Bournemouth pada hujung minggu lalu. Mereka juga sudah ditunjukkan jalan keluar daripada Asia Carabao Cup oleh pasukan Tottenham yang cukup bijak untuk memanipulasikan setiap kelemahan mereka pada ketika itu. Pep bagaimanapun tidak akan menyerah kalah dengan begitu cepat dan beliau akan sedaya upaya untuk bangkit mengatasi masalah yang sedang membelenggu mereka pada ketika ini. Beliau juga yakin yang peluang untuk menjuarai Liga masih ada memandangkan mereka hanya dua mata di belakang pendahulu Liga, iaitu pasukan Liverpool. City sudah pasti akan meneruskan musim ini tanpa Rodri dan juga Oscar Bob yang mengalami masalah kecederaan yang serius. Keadaan Jack Grealish, John Stone dan juga Ruben Dias masih lagi berada dalam pemerhatian manakala Manuel Akanji, Nathan Aki dan juga Kyle Walker semakin baik, di mana ini akan memberikan sedikit kelegaan kepada mereka. Neymar cedera lagi. Bintang antarabangsa Brazil yang kini beraksi bersama dengan pasukan Al-Hilal, Neymar, dilaporkan kembali mengalami masalah kecederaan selepas menghabiskan masa lebih setahun untuk pulih daripada kecederaan lutut yang dialaminya. Neymar yang turun beraksi dalam Champions League elak terpaksa dikeluarkan selepas hanya 29 minit beraksi. Ini merupakan penampilan keduanya selepas kembali daripada kecederaan dan situasinya pada ketika ini sudah pasti tidak menyenangkan semua pihak. Untuk rekod, dia hanya sempat melakukan 7 penampilan saja buat pasukan Al-Hilal sejak datang daripada pasukan Paris Saint-Germain dengan nilai perpindahan yang cukup besar pada tahun lalu. Edu letak jawatan. Sporting Director pasukan Arsenal, Edu, dilaporkan telah melepaskan jawatannya itu berkuasa serta-merta. Perkara tersebut telah disahkan sendiri oleh pasukan Arsenal menerusi laman web rasmi mereka. Edu yang juga merupakan salah seorang anggota skuad Invisible mereka pada musim 2003-2004 lalu, sudah melibatkan diri secara belakang tabir bermula pada bulan Julai 2019 lagi. Beliau pada awalnya menyertai pasukan Arsenal sebagai seorang pegawai teknikal, tetapi kemudiannya dinaikkan pangkat untuk menggalas tugas sebagai Sporting Director. Keputusan Edu untuk melepaskan jawatannya itu sememangnya sangat mengejutkan kerana beliau merupakan tulang belakang kepada pembentukan pasukan Arsenal yang cukup mantap sejak beberapa musim yang lepas. Keputusan untuk melepaskan jawatan itu dilakukan sebab saja pasukan Arsenal tewas 1-0 kepada pasukan Newcastle, sekaligus menunjukkan jalan yang semakin sukar untuk mereka bergelar juara EPL pada musim ini. Sir Alex Ferguson yang baru sudah pun tiba, kata Ruben Amorim.
Ruben Amorim hanya akan terlibat dengan pasukan Manchester United bermula pada Isnin depan, di mana dia akan kekal bersama dengan pasukan Sporting CP yang akan menentang pasukan Manchester City pada awal pagi esok. Amorim sempat berjenaka dengan mengatakan yang penyokong-penyokong Manchester United sedang menantikan Sir Alex Ferguson yang baru sekiranya pasukan Sporting CP dapat menewaskan pasukan Manchester City dalam aksi UCL nanti. Sporting telah memulakan kempen Liga musim ini dengan cukup sempurna, di mana mereka sudah memenangi kesemua 10 perlawanan awal setakat ini. Mereka juga masih lagi belum tewas di peringkat Eropah, tetapi berdepan tugas sukar untuk bertemu dengan anak buah Pep Guardiola di laman mereka sendiri pada awal pagi esok. Dia juga menyifatkan kemenangan ke atas pasukan Manchester City nanti sudah pasti akan menaikkan lagi namanya di mata peminat Manchester United. Tetapi jika kalah, ia juga akan memberikan pandangan positif daripada fan Manchester United yang akan menurunkan ekspektasi terhadapnya. Dia juga menyedari tekanan yang cukup hebat bakal ditempuhnya nanti sepanjang tempoh di Old Trafford, dan dia yakin yang dia sudah cukup bersedia untuk menghadapinya. Kita ikuti juga keputusan beberapa perlawanan di Liga Utama sekitar Eropah. Liga Perdana Inggeris, Fulham berjanji nakkan pasukan Brentford 2-1, dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. La Liga Spanyol, Celta Vigo menang tipis 1-0 ke atas pasukan Getafe, dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Empoli menang 1-0 ke atas pasukan Como, Parma tewas 1-0 kepada pasukan Genoa, Lazio menang 2-1 ke atas pasukan Cagliari, dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Paris Saint-Germain kemukakan tawaran kepada Arsenal. Paris Saint-Germain dilaporkan telah mengemukakan tawaran kepada pasukan Arsenal yang dianggarkan bernilai sekitar 95 juta euro bagi mendapatkan pemain pertahanan mereka iaitu William Saliba. Arsenal dikatakan akan menerima tawaran tersebut dan menggunakannya untuk membawa masuk Muhammad Kudus daripada pasukan West Ham. Mereka juga tidak menolak kemungkinan akan menjual Leandro Trossard kepada pasukan Etihad yang berminat untuk mendapatkannya. Ruben Amorim mahukan Vicha ke Kvaratskhelia. Ruben Amorim telah meletakkan cita-cita baru selepas beliau bergelar pengurus Manchester United, di mana beliau mahu membawa masuk pemain daripada pasukan Napoli iaitu Vicha ke Kvaratskhelia. Beliau akan menjadikan pemain tersebut sebagai salah satu signing terbesar untuknya nanti. Paris Saint-Germain sedia hantar Kolo Muani keluar. Paris Saint-Germain dikatakan sedang mengadakan perbincangan dengan penyerang mereka iaitu Radal Kolo Muani mengenai perbincangan mereka untuk menghantar pemain itu keluar secara pinjaman pada bulan Januari nanti. Beberapa kelab daripada Liga Perdana Inggeris sudah mula mempertanyakan mengenai perkara tersebut kepada mereka. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.